Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung lagi kita punya standard pembelajaran iaitu 5.2.3 iaitu menentukan imej dengan objek bagi satu pembesaran. Okey, kita rujuk buku teks muka surat 142. Okey, contoh 9. Okey. Dalam proses untuk menentukan imej dan objek dalam satu transformasi, langkah-langkah ni perlu dipatuhi. Kita kena buat supaya langkah-langkah yang kita dapat tu, kita tahu kat mana posisi pusat pembesaran dengan berapa faktor skala. Okey? Alright. Langkah-langkah yang pertama yang kena pasti adalah pusat pembesaran. Di mana pusat pembesaran? Okey, kat sini ceritanya pusat pembesaran dibagi adalah di P. Alright. Okey. Kenal pasti faktor skala. Macam mana kita ingat tadi? Dalam siri yang kedua tadi, kita tahu macam mana nak kira faktor skala adalah panjangnya yang sepadan imejnya, panjang sepadan imej bagi dengan panjang sepadan objek. Kat sini dia bagi K sama dengan negatif 1.5. Apa maksud negatif? Negatif ni maksudnya objek dengan imej tu berlaku songsang. Okey, nampak tak? Anak panah ke bawah dengan anak panah ke atas. Dan 1.5 maksudnya apa? 1.5 bermaksud dia membesar. Jadi automatik di sini awak dapati S ini adalah imej, R ini adalah objek. Jadi lukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu untuk apa? Untuk mencari pusat pembesaran. Okey. Jadi pusat pembesaran di P, faktor skalanya negatif. Kenapa negatif? Dia adalah songsang. K adalah 1.5. Imejnya lebih besar daripada objek. Maka S imej bagi objek R. Okey. Dapat semua? Okey, kita tengok yang berikutnya. Kenal pasti pusat dulu. Kat sini dah bagi pusat. Contoh 10 ya. Rujuk contoh 10. Dah bagi pusat. Sini objek. Okey. Yang berikutnya. Kenal pasti faktor skala. Faktor skala yang diberi adalah K sama dengan negatif 3/4. Apa maksud negatif? Negatif ni maksudnya adalah dia songsang. Jadi gambarnya tidak jadi macam ni lah. Dia terbalik lah. Okey. 3/4. Kita dah belajar sebelum ni. Apabila faktor skala di antara sifar ke 1, dia akan mengecil. Okey. Dia akan mengecil. Okey. Berikutnya, lukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Jadi kita gariskan, kita panjangkan sikit. Lepas tu kita lukis imej atau objek yang mempunyai bentuk yang serupa mengikut faktor skala. Sekarang kita tengok ya. Sini pusat. Kita tahu K-nya adalah negatif 3/4, maka dia songsang. Okey, macam mana kita nak tahu panjang yang depan ini? Okey, kita sini berapa kotak? 4 kotak. Jadi 3/4 darab dengan 4, kita akan dapat 3. Maka pembesaran di sebelah sini adalah 3 kotak. Kat mana 3 kotak? Kat sini 1, 2, 3. Nampak dia separuh-separuh ni jadi 1. Ataupun cara yang kedua, kita tahu daripada pusat ke objek dengan pusat ke imej. Kat sini 1, 2, 3, 4. Maka kat imej kata 3, 1, 2, 3. Maka di sinilah garisan yang di depan ni. Berikutnya kita tengok. Okey, kita tengok yang di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3/4 darab 8, kita dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita cantumkan garisan yang berikutnya lah. Jadi di sini kita anggap dia imej yang terbentuk. Imej yang terbentuk. Okey. Pusat pembesaran P di P, faktor skala negatif. Kita tahu tadi negatif, apabila negatif dia songsang. Nampak tak? Bentuknya ni dia songsang ke sebelah sini. Okey. K-nya negatif 3/4. Imejnya lebih kecil daripada objek. Sebab apa? Dia kurang daripada 1 dan lebih daripada sifar. Maka dia akan jadi imejnya lebih kecil. Okey, mari kita tengok yang berikutnya. Ini objek. Okey, ini soalan tambahan. Okey, ini objek. Betul kita tengok kat mana dia bagi kita punya pusat. Kat sini ceritanya pusatnya kat N kat sini. Okey, apa kita kena buat?
Kita kena pastikan faktor skala. Faktor skala yang diberi adalah K sama dengan 2. Apa maksud 2? 2 itu dia membesar sebanyak 2 kali ganda ya. Membesar sebanyak 2 kali ganda. Adakah dia negatif? Dia positif. Bila positif maksudnya bentuknya tetap sama ya. Dia tak songsang lah ya. Okey. Berikutnya kita akan lukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Kita setiap bucu, cikgu gunakan 3 bucu untuk melukis. Okey, berikutnya lukis imej atau objek yang mempunyai bentuk yang serupa mengikut faktor skala. Okey, kita tengok di sini. Okey. So yang ni panjang sini, dari sini daripada sifar kedua 2 kotak, faktor skala 2. Jadi 2 darab 2 kita akan dapat 4. Jadi kita cari kotak yang ada 4 di antara unjuran dari pusat tadi. Kita tengok 1, 2, 3, 4. Okey. Kita gariskan. Okey. Bila kita dapat, kita tengok pula bawah ni. Berapa kotak? 2. 2 darab 2. Jadi 4. Jadi kita tahu, daripada sini kita gariskan ke situ. Kita akan dapat 4 kotak. Maka di sini kita buat 1 darab 2. Kita naikkan 1, 1. Berikutnya di sini 1. Kat sini pun 1. 1 darab 2 dapat 2. Maka kita naikkan. Kita akan terbentuklah satu imej yang baru. Okey, dengan faktor skalanya 2. Okey, kita dapati betul ke kita punya imej ni? Ya, betul. Iaitu sebab apa? Apabila K-nya 2, maka dia membesar. Okey. Alright, berikutnya kita pergi pada standard pembelajaran 5.2.4. Membuat dan mengesahkan konjektur tentang hubungan antara luas imej dan luas objek bagi satu pembesaran. Okey, kita dah masuk kepada SP yang berikutnya. Okey, alright. Tapi sebelum cikgu teruskan formula ini, kita tengok dulu GeoGebra untuk pemahaman anda. Okey, kat sini pusat. Okey. Cikgu besarkan sikit supaya awak nampak. Alright. Kat sini imej. Sebab apa imej kat sini? Cikgu, faktor skala cikgu adalah sifar ya. Awak perasan ni faktor skala sifar. Faktornya imejnya kat sini. Okey, kita pergi ke faktor skala 1. 1 maksudnya imejnya di atas objek. Dan kita tahu, formula kita tahu adalah nak tahu dia punya faktor skala adalah K kuasa 2 sama dengan 1 panjang sisi bagi dengan 1 panjang sisi objek. Kalau kita tarik lagi ke depan, kita nampak sini dia membesar. Dia membesar. Okey. Kat sini luas imej bagi luas objek 4/1. Kita anggap luasnya 4. 1 kita dapat 4. Adakah 4 ni K? Oh, tidak. 4 ni K tak ya. Kita tahu K adalah K kuasa 2 boleh dapat 4. Jadi kita puncakan, kita tahu faktor skalanya 2. Apa berlaku kalau kita punya faktor skala negatif? Okey. Kalau negatif 1 dia songsang dan dia punya saiz sama ya. Kalau kita punya faktor skalanya negatif 2, saiznya membesar banyak 2 kali dan dia adalah songsang. Okey, boleh? Alright, mari kita buat pengiraan. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, kita tengok contoh soalan. Contoh soalan. Okey. Faktor skalanya adalah 2. Luas objeknya adalah 18. Okey. Luas imejnya berapa? Kita tahu luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey. Kita tengok K kuasa 2 darab luas objek. Jadi kat sini kita nak cari luas imej, jadi K kuasa 2 darab luas objek. Jadi kita akan 2 kuasa 2 darab 18. Maka kita akan dapat 72. Okey, kita letak di situ. Okey, yang berikutnya apa yang dikosongkan? Luas objek. Kalau luas objek ni dikosongkan, maksudnya kalau kita tutupkan luas objek, apa yang berlaku? Luas imej bagi dengan faktor skala kuasa 2. Okey, luas imej bagi
faktor skala kuasa 2. Diberi luas imejnya 99, faktor skalanya 3/4. Okay, mari kita tengok 99 per dengan 3/4 kuasa 2. Maka kita dapati dia adalah 176. Simple kan? Mudah ya? Formulanya berasal di sini saja. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Jadi awak bentukkan dalam bentuk segitiga, maka mudah untuk awak menguruskan pengiraan ya. Alright. Dan berikutnya, kita tengok faktor skalanya negatif 2. Alah, yang tadi faktor skalanya 2. Negatif, ada impact tak kalau ada faktor skalanya negatif 2 untuk pengiraan? Okey, kita tengok. Dia tetap juga sama. Kita nak cari luas imej K kuasa 2 darab dengan luas objek. Kita dapati negatif 2 kuasa 2 darab dengan 18 akan menghasilkan 72. Okey, menghasilkan 72. Sama aja. Okey, sebab apa jadi jawapannya 72? Dia tak dapat negatif. Okey, sebab apa? Dia kuasa 2. Bila dia kuasa 2 kan, negatif jadi positif. Okey, boleh? Okey. So, di sini cikgu sertakan juga soalan tambahan untuk anda berbincang dengan guru anda di sekolah. Okey? Alright. So, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi dengan standard pembelajaran yang terakhir untuk standard kandungan 5.2 pembesaran, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran. Okey, melibatkan pembesaran. Sebab dalam topik ini, transformasi yang kita belajar adalah transformasi jenis pembesaran. Okey. Alright. Soalan yang diberi, cikgu rujuk pada buku teks muka surat 147. Okey. So, dalam soalan ini, dalam rajah di sebelah, rajahnya, okey, di sebelah, trapezium AEFG ialah imej bagi trapezium ABCD di bawah satu pembesaran pada pusat A. Okey, maksudnya pusat pembesaran di A. Alright. Dan di sini kita kena cari mana objek, mana imej. Kat sini dia kata AEFG. AEFG yang besar ini adalah imej, yang kecil ni adalah objek. Okey. So, kita kena tulis siap supaya kita tidak silap. Sebab apa? Kalau kita nampak, oh, imej lebih besar daripada objek, maka faktor skalanya mesti lebih daripada 1. Okey, kita tengok cara penyelesaiannya. Kita tahu panjang sisi sepadan imej bagi dengan panjang sisi objek. So, sekarang ni yang kita ada ukuran di sini. Nampak di sini? A ke I. A ke I. A ke B 20, B ke I ada 16. Tetapi panjang imej bukannya B ke I ya. Panjang imej daripada A ke I. Okey, sebab imej ni yang besar ini. Alright. Jadi kita tahu AE per dengan AB. Mana cikgu dapat AD? AE ni daripada formula panjang sisi sepadan AE bagi dengan panjang sisi untuk objek AB, kita dapati 20 tambah 16. Yang tadi saya cakap tadi, panjang imej kita, panjang sisi imej kita A sampai I ya, bukannya DE ya. Jadi kita dapat faktor skalanya 9/5. Dia positif? Ya, positif. Kenapa dia positif? Bentuknya sama, tak sonsang. Dia lebih daripada 1? Ya, lebih daripada 1, maknanya dia membesar. Okey, kita telah selesaikan untuk soalan A. Kita tengok soalan B. Soalan B tadi kita bincang pada standard pembelajaran 5.2.4. Okey, kita tengok. Luas dalam sentimeter persegi trapezium AEFG. Kalau awak tengok sini, AEFG, trapezium mana dia nak? Adalah imej. Okey, kita tahu luas imej sama dengan K kuasa 2. K adalah faktor skala darab dengan luas objek. Okey. Maka kini kita anggap saja A, B, C, D adalah L, O. O ni cikgu bagi untuk objek. Dan A, E, F, G adalah luas imej. Senang cikgu perwakilkannya. Alright. Apabila kita dapat L, luas imej tolak dengan luas objek sama dengan 168. Mana dapat 168? Kat sini ada ditertakan beritahu, iaitu diberi bahawa luas kawasan berwarna. Oh, berwarna. Berwarna tu maksudnya
luas image ni tolak dengan luas objek dapat 168. Okey. Dan berikutnya, mana cikgu dapat luas image bagi dengan 9/5 kuasa 2? Kita tahu formula kita adalah luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi cikgu nak cari luas objek di sini, maka cikgu bawakan faktor skala ni ke sebelah, cikgu dapat luas image bagi dengan faktor skala. Jadi cikgu masukkan sini, perwakilan masuk di sini. Okey. Jadi kita buat pengiraan. Kita dapat luas image tolak 25/81. Mana dapat 25/81? Cikgu dah kuasakan 2. Okey, kita dapat. Jadi kita tekan kalkulator, hasilnya kita akan dapat 243. Boleh? Jadi luas image yang besar ini adalah 243. Okey? Boleh? Alright, kita tengok lagi soalan yang berikutnya. Alright. Nampak macam tak ada langsung ukuran di sini. Kita kena tengok pada ayat. Kalau macam ni, soalan macam ni, ramai rakan-rakan pelajar yang nampak soalan susah. Tapi sebenarnya info soalan ada di ruang soalan. Kita tengok ya. Alright. Raja di sebelah menunjukkan 3 buah pentagon. Okey, pentagon berapa sisi? 5 sisi. At YZ, tengok. At YZ. Dengan Z ialah image. Okey, Z ni adalah image. Y ni adalah objek. Okey. Jadi kat sini dia bagi apa? Maklumat sisi pentagon Z, sisi satu pentagon Z ni nilainya 12. Oh, sini 12. Okey. Dan sisi yang Y pula, yang ni pula adalah 6. Saiz pentagon X dan Y adalah sama. X dengan Y ni kalau kita tengok pun sama. Okey, info yang berikutnya, diberi luas kawasan berlorik. Banyak soalan peperiksaan SPM dia bagi kawasan yang berlorik. Jadi dia nak cari luas image ataupun luas objek. Jadi sini dia kata kawasan loriknya adalah 490 cm persegi. Jadi di sini kita tengok yang pertama dia nak faktor skala. Ingat faktor skala formulanya apa? Alright, iaitu panjang sisi sepadan image dan panjang sisi objek dapat K. Okey, ini ingatnya. Alright. Jadi kita tengoklah panjang sisi sepadan image. Image tadi dia kata berapa tadi? 12. Nampak tak dalam ayat ni? Walaupun kat sini tak ada 12, kat sini dah ada 12. Okey. Dan Y-nya adalah 6. Jadi kita dapat 12/6, maka dia dapat faktor skalanya 2. Okey, boleh? Alright. Faktor skala senang ya kan? Kita tengok panjang sisi yang sepadan. Tapi yang pastinya image bagi objek. Jangan silap ya. Image bagi objek. Kalau terbalik dia akan jadi 1/2. Okey, kita tengok soalan B. Luas dalam sentimeter persegi pentagon Y. Dia nak pentagon Y. Okey, objek ni. Okey, kita tahu formula kita luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Maka di sini kita anggapkan luas Y adalah LO, luas objek. Dan luas Z adalah luas image. Sebab apa kita tahu Z ni adalah image. Keseluruhannya adalah image. Dan kita diberi kawasan berlorik adalah luas image tolak 2LO. Mana dapat 2LO ni? Kita tahu objek Y dengan X adalah sama saiz. Dan dia tidak berlorik. Dua-duanya tidak berlorik. Maka kawasan berlorik adalah luas image yang besar ni tolak dengan 2 pentagon yang kosong. Okey, mari kita masukkan dalam formula. Kita dapati luas image tolak 2LO. Mana dapat tadi? Kawasan berlorik yang diberi 490. Mana dapat 490? Di sini ya, 490. Kawasan berlorik. Okey. Mana cikgu dapat 4LO? Okey, berbalik pada formula cikgu. Kita tahu luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan LO, luas objek. Ini formula asas ya. Formula asas. Jadi K kita tadi kat sini kita dapat K kita adalah 2. 2 kuasa 2 darab dengan LO, kita akan dapat 4LO, 4 luas objek. Jadi kita gantikan dalam formula yang ni, L luas image adalah 4LO. 4LO tolak dengan 2LO
Jadi berapa? 2LO. Betul? So, di sini kita dapati luas objek yang kita nak cari iaitu Y. Maka kita akan bahagikan ke sebelah. Kita akan dapat luas objek adalah 245 cm persegi. Boleh? Boleh anak-anak sekalian? Okey. Alright. So, kita sudah tamat untuk SP 5.2, itu pembesaran. Apa yang kita dapat? Okey, pembesaran ialah satu transformasi dengan semua objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malah. Ingat ya, titik tetap itu adalah pusat pembesaran dan nisbah malah adalah faktor skala. Okey, kita tahu kat sini ini adalah pusat. Kita buat pembesaran, faktor skala adalah ada dua formula kita. Yang ini adalah formula untuk mencari K, iaitu jarak titik sepadan image dari P per dengan jarak titik objek dari P. Satu lagi K, panjang sisi sepadan image bagi dengan panjang sisi objek. Dan formula yang kita kena tahu juga, luas image K kuasa 2 darab dengan luas objek dapat luas image. Okey, kita akan sambung lagi bahagian yang keempat untuk SP yang berikutnya. Assalamualaikum.